Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awan ni secara langsung dari studio Awan ni Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Malam ni saya nak pantas sedikit kerana pelbagai perkara yang perlu saya bincangkan. Walaupun sebenarnya tadi telah pun ada satu sidang akhbar bercakap tentang MH370. Tapi malam ni saya ingin berundur balik ke belakang sampai ke Mei 27 apabila buat pertama kali IMASAT bersama dengan pasukan pencari dan penyelamat dan mereka yang berada di pihak berkuasa telah pun melepaskan kumpulan data, ada yang memanggilnya data mentah, tapi adalah set kumpulan data dan interaksi di antara MH370 dan satelit IMASAT itu. Dan daripada situ pelbagai reaksi, kerana ini dunia tanpa sempadan. Kalau kita pergi ke internet pun pelbagai pihak, kumpulan ternama, tidak ternama, pernah kita dengar, tak pernah kita dengar, mereka bekerjasama melalui jaringan di internet untuk memberikan analisis bebas terhadap data-data ini. Dan mungkin kita tertanya-tanya di mana letaknya mungkin analisis bebas kita sendiri. Oleh itu malam ini saya ingin dengan sukacitanya mengalu-alukan kedatangan Profesor Madya Dr. Aliani Ismail, Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi UPM, dan juga Profesor Madya Dr. Adwati Sali juga daripada jabatan yang sama. Dan dalam konteks ini saya ingin berterima kasih kepada Slate.com ataupun kumpulan The Future Tense. Penulisan Jeff Wise yang baru keluar lebih kurang 6-7 jam tadi telah memberikan satu analogi yang begitu bagi saya cantik dan mudah untuk orang biasa yang tidak pernah belajar tentang sistem pengaturcaraan komputer dan komunikasi satelit memahami apa sebenarnya maksud semua ini. Ramai orang biasa begitu ingin mengetahui apakah maksud analisis ini kerana analisis data ini akan memberikan kita lokasi terakhir berdasarkan ping terakhir daripada MH370. Dalam konteks ini saya nak merundur ke belakang itu kerana saya nak minta kedua-dua Prof Madya untuk mungkin memberikan kita satu analisis kasar secara umum dahulu tentang analogi yang patut kita tengok kepada perkara ini. Dan saya ingin memetik dari pada Slate.com kerana mereka memberikan analogi, bayangkan anda mempunyai sebuah bot dan bot itu tanpa diberitahu telah diambil oleh mungkin saudara anda dan membawanya ke sebuah tasik, tapi tasik itu berkabus dan tidak boleh nampak di mana bot itu berada. Cuma anda boleh membunyikan suatu siren dan bot itu membunyikan kembali siren, dan di mana letaknya itu cuma boleh ditentukan daripada komunikasi siren ini. Dan dalam konteks ini kita bercakap MH370 maka ia adalah ping. Dalam konteks itu saya nak minta mungkin pandangan penalisis kita sendiri tentang apa maksudnya apabila set-set data itu dilepaskan ataupun diberikan kepada umum pada Mei 27 yang lalu itu. Jadi kita telah menerima berita, juga menerima data pada 27 Mei yang lalu. Jadi kita berbalik seperti kata saudara Kamaru tadi itu. Apabila orang yang memahami tentang sesuatu perkara, sebelum kita menerima data mentah ini, sudah ada satu gambaran ataupun ekspektasi yang kita kata apa yang perlu ada. Jadi senarai-senarai itu sudah kita ada, sudah kita buat apa yang ditunggu-tunggulah. Apa yang ditunggu itu sudah ada. Apabila diberikan raw data itu kepada kita, jadi sudah tentulah ada ekspektasi, jangkaan dan juga ada yang actualnya. Apa yang kita nampak daripada data yang ada. Jadi bila bagi mereka yang tahu, sudah tentu data-data mentah yang lebih komprehensif ini sama ada yang pertama memverifikasi tentang teori ataupun hasil analisis yang terdahulu. Itu yang pertama untuk verifikasinya sebenarnya. Yang kedua untuk menambahkan keyakinan. Dari segi penambahan keyakinan ini saya sebutkan dari segi direction, arah kita. Sebab sekarang ini kita masih tidak menjumpai apa-apa jejak sekalipun. Tidak ada yang ditinggalkan oleh MH370 melainkan data komunikasi itu. Kalau tadi saudara Kamaru sebutkan tentang bot masuk dalam kabus, tak nampak apa. Jadi mungkin saya guna analogi yang sedikit berbeza. Kalau nak cari gajah, carilah jejaknya. Yang kita jumpa adalah jejak. Yang kita interpretasikan daripada jejak tersebut mungkin boleh barangkali berbeza.
Dalam konteks itu, antara perkara yang tidak diberikan selepas pada Mac 25, kita diberikan dengan berita yang mengecewakan ramai pihak yang mempunyai harapan yang lebih positif pada Mac 25 bahawa konklusi ataupun kesimpulannya adalah ia berada di selatan Lautan Hindi. Itu cerapan daripada data Inmarsat. Dan di antara Mac 25 ke Mei 27 itu, penganalisis bebas merasa kecewa kerana mereka tak cukup data untuk mereka bayangi putusan rasmi yang dibuat. Tapi selepas Mei 27, perkara penting seperti burst offset frekuensi ataupun frekuensi yang berlaku akibat daripada komunikasi yang berlaku di antara MH370 dengan satelit itu misalnya diberitahu. Jadi apa maksudnya itu kini? Untuk model-model pengiraan yang boleh dikira di luar kiraan pakar-pakar Inmarsat dan pasukan pencari dan penyelamat itu yang saya nak bincangkan lepas ni. Mungkin Profesor Madya Adu boleh masuk dalam hal ini kerana walaupun untuk slate yang agak kritikal terhadap jawapan-jawapan diberikan sebelum ini, mereka juga mengatakan bahawa daripada kiraan mereka kali ini dalam artikel yang ditulis itu bahawa mereka lebih cenderung ke arah selatan, kawasan di selatan hemisfera. Mungkin itu kita boleh bincangkan selepas ini. Apa maksudnya analisis yang dilakukan oleh kumpulan pengkaji bebas ini, kerana mungkin kita perlukan pelbagai alternatif. Kerana kalau kita pergi ke doktor pun, kita nak second opinion atau pendapat yang kedua, pendapat pakar yang tiga kadang-kadang. Terutamanya perkara yang sensitif, apatah lagi untuk MH370, itu kita bincangkan selepas ini. Pemahaman orang biasa macam saya, mungkin saya menyesal tak pergi ambil sains komputer dulu apabila belajar di universiti. Tapi saya cuba komunikasi di antara MH370 dan satelit Inmarsat itu memberikan dua petunjuk yang begitu penting. Satunya adalah kadar masa di mana komunikasi itu berlaku. Yang keduanya frekuensi. Dan untuk frekuensi itu, sebab itu dulu pernah dibincangkan tentang kesan Doppler, yang mana macam kalau kita tunggu kereta api, LRT atau sebagainya di stesen itu, bila kenyaringan ia datang dan pergi itu bunyinya berbeza. Tapi dalam artikel slate itu, burst frequency offset itu walaupun kini sudah diberikan, tapi mereka mengatakan, yelah, apa dia mesin yang digunakan? Kita nak kena tahu perincian lain untuk kita mengira kadar frekuensi itu ataupun tahap frekuensi itu dan sebagainya. Dan mereka juga meletakkan dalam itu bahawa sebenarnya satelit itu bukannya hanya statik sepanjang masa, tapi ia juga bergerak. Dan itu mempengaruhi rumusan yang perlu mereka buat. Di UPM bagaimana? Terima kasih, Nora. First of all, saya rasa kita patut beri kredit jugalah kepada pihak DCA, MAS dan juga international experts yang sudi untuk berkongsi data Inmarsat ni. Ini membuktikan ketulusan yang mereka sudilah untuk bagi pada publik. So berdasarkan data publik ni, pakar-pakar boleh analyse lagi. So daripada data-data ni, macam yang Dr. Alia kata, ada yang kita expected, ada yang tidak menepati apa yang kita anggarkan. Jadinya bila kita tengok balik data mentah ataupun data log, data komunikasi log ni, dia memberikan kepada kita communication antara aircraft tu dengan satelit yang berlaku sejak daripada pukul 12 malam lagi. Daripada 12 malam 8 Mac 2014 hinggalah 8.19 pagi hari yang sama. Daripada data ni kita dapat tahu pukul berapa pada awal tu, daripada pukul 12 tengah malam, setiap saat, setiap minit ada didokumentasikan. Sehingga kita dapat 47 muka surat. Kita dapat tahu juga apa dia jenis channel yang digunakan. Channel ni contohnya macam apakah jenis postcode yang digunakan. Postcode ni khas untuk kawasan ni. Postcode ni untuk kawasan yang lain pula. So daripada channel-channel ni ada beberapa jenis. Channel R channel ni komunikasi antara aircraft dengan satelit.
komunikasi antara ground station balik kepada aircraft digunakan P channel contohnya. So channel yang berlainan. So daripada situ kita tahu siapa yang initiate ataupun memulakan dulu komunikasi itu. Daripada aircraft ke ataupun daripada ground station. Dan sekarang kita tahu ground station tu di Perth. Ground station ni milik Inmarsat lah. So komunikasi antara antara aircraft ataupun ground station ni melalui satelit memang kita dapat bayangkan apa yang berlaku pada masa adakah kejadian komunikasi di antara stesen bumi, satelit Inmarsat itu dan MH370 itu cukup untuk memberikan satu analisis, membayangi analisis yang dibuat secara rasmi itu? Secara teknikalnya kita perlukan data lagi tentulah. Kita dah dapat tahu apa data yang tak ada, kerana kalau saya baca macam analisis The Atlantic ke Slate ke yang lain, mereka mengatakan walaupun burst frequency offset itu misalnya data yang tidak diberikan sebelum ini diberikan, tapi itu masih tidak mencukupi. Bagi Profesor Madja, keduanya bagaimana? Kami daripada kali pertama kita di sini sehinggalah sekarang, mana-mana kita pergi pun kita menyebutkan tentang receive signal level, kekuatan isyarat tersebut. Kerana apabila dipancarkan daripada ground kepada satelit, satelit kepada aircraft atau sebaliknya, akan ada satu laluan yang diberikan dan laluan ini boleh menentukan juga arah sekuat mana signal isyarat itu kuasanya. Samalah juga seperti kita lihat kontur yang diberikan pada peringkat awal yang menunjukkan direction itu. Dalam kajian, apa-apa kajian sekalipun perlu ada, seperti kata saudara kamu tadi, second opinion, third opinion dan sebagainya, dan mesti ada metodologi yang berbeza. Katakanlah satu kaedah kita gunakan, metodologinya berbeza, menggunakan data yang sama tetapi cara kiraannya berbeza. Apabila kita dipetakan, kita dapat sesuatu yang sama, bermakna kita boleh meningkatkan keyakinan kita terhadap sesuatu perkara. Sebab ini adalah raw data, data mentah, data yang belum diproses. Tetapi masih ada data yang kita kata tidak cukup lah. Dari segi itu, maksudnya untuk kita menentukan verifikasi menggunakan metodologi lain-lain, perlu ada data-data tambahan. Contohnya saya sebutkan tadi yang kekuatan isyarat, dan yang kedua adalah frekuensi offset. Bukan burst frequency offset lagi. Burst frequency offset adalah difference, perbezaan di antara dua frekuensi, yang mana sistem compensate bila sesuatu frekuensi itu lari, maksudnya berbeza daripada yang sepatutnya. Jadi bila sistem sepatutnya terima pada sesuatu frekuensi 1.6 GHz contohnya, tetapi kita dapat pada 1.7. Jadi sistem dah compensate di situ. Itu yang kita mahu kita tahu inginkan. Kiraan bagaimana dia mengambil kira perbezaan itu. Spesifikasi komunikasi itu perlu secara keseluruhannya. Satu lagi yang saya perlu sebutkan, daripada data ini apa yang kita boleh nampak secara jelasnya dalam bentuk microseconds, yang sebelum ini kita dapat data yang telah dipilih. Sekarang kita dapat data yang banyak. 47 muka surat, tetapi ada yang signifikannya. Daripada data-data ini, seperti kata Dr. Dawati tadi, kita boleh secara jelas confirm melihat siapa yang initiate, sama ada ground station yang membuat menghantar isyarat terlebih dahulu. Kenapa pentingnya mengetahui siapa yang berkomunikasi? Bagi kami, untuk melihat apakah profil ataupun state keadaan di mana MH370 ended, berakhir, kita perlu undur daripada 8.11 untuk melihat perjalanannya macam mana. Apabila kita tahu perjalanannya, state-nya bagaimana, di hujungnya mungkin kita boleh anggarkan state-nya. Sebab itu kami sangat fokus kepada profil MH370 ketika terbang. Saya terpaksa pergi waktu rehat. Yang terakhir, apabila kembali, kita dapatkan pandangan media sosial, tapi juga saya nak minta, kadang-kadang bila kita berdiskusi macam ni, ramai kat rumah tu merasa agak pening kerana mungkin mereka tidak ada latar belakang komunikasi dan kejuruteraan misalnya. Tapi apa rumusannya daripada hasil kajian bebas yang dibuat oleh UPM? Itu mungkin kita nak minta, mungkin tidak ada sesuatu yang betul-betul tepat dalam arti kata banyak lagi yang diperlukan maklumat. Tapi setakat yang ada ini, apakah pemerhatian dan rumusan yang boleh dibuat oleh kumpulan penyelidik di UPM, itu kita bincangkan lepas ni.
Saya masih lagi di sini di Agenda Wani membincangkan tentang MH370 kerana itu janji saya dan pasukan di Astro Awani untuk terus meneliti setiap maklumat yang ada tentang MH370 dan yang pasti tadi dalam sidang akhbar kumpulan dari Malaysia akan pergi ke Australia, akan pergi ke China, tapi sementara itu kita tahu 2 minggu lepas keluar set kumpulan data yang dikeluarkan oleh Inmarsat dan itu masih kita bincangkan apa maksudnya daripada kajian penyelidik tempatan, tapi mungkin elok kita pergi ke media sosial dan ketahui apakah pembincangan yang sedang berlaku di media sosial tentang MH370. Saudari Norsiah, teruskan. Ya, Cik Kem, bercakap mengenai kehilangan MH370 ni, mungkin orang ramai tidak tahu ada pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap kehilangan pesawat ini dengan mengawal keuntungan tanpa memikirkan sensitiviti perasaan ahli keluarga yang terlibat. Bagaimana jika sebelum ni selepas 2 filem diilhamkan daripada kehilangan pesawat MH370, terkini sebuah buku novel fiksyen pula diterbitkan yang berjudul MH370 Novella. Ia turut menjadi perkongsian dan perbincangan di media sosial. Novel itu menerima kecaman daripada ahli keluarga yang terlibat dalam MH370 termasuk Danica Wicks. Suaminya Paul berada dalam pesawat tersebut dan bagi Danica daripada menerbitkan novel itu, lebih baiklah jika bantu mereka mencari kebenaran di sebalik kehilangan pesawat tersebut. Sementara itu, penulis novel itu Steve Maka terkejut dengan reaksi ahli keluarga penumpang MH370. Maka berkata dia tidak meletakkan mereka sebagai pembaca novel itu dan kecewa dengan reaksi yang diterima. Malah Maka bersedia untuk meminta maaf kepada Danica. Cik Kem. Okey, terima kasih banyak Saudari Norsiah. Sebab itu Agenda Wani memfokuskan pada fakta yang ada dan fakta yang ada adalah sekumpulan data yang dikeluarkan kira-kira 2 minggu lalu oleh Inmarsat dan juga oleh pihak berkuasa Malaysia. Saya ingin terus, jadi maksudnya kita dah cakap tentang kesan Doppler, tentang stesen bumi, bercakap dengan satelit, bercakap dengan MH370 ataupun menghantar isyarat dan sebagainya. Tapi apa maksud rumusan penyelidikan bebas yang dilakukan di UPM? Ya, macam ni kita tahu tadi kan yang dibincangkan ada handshake itu ataupun komunikasi yang dimulakan oleh stesen bumi, ada yang dimulakan oleh aircraft, oleh MH370, pesawat MH370. Jadinya yang mana yang dimulakan ataupun diinitiatekan oleh aircraft ni adalah yang paling penting yang kami selidiki. Contohnya kita panggil komunikasi ni dia berjalan di atas R channel. So R channel ni ada user data yang dihantar oleh aircraft kepada satelit kepada stesen di bumi. Jadi apakah data yang dihantar ini? So itu kita belum dapat lagi setakat ni sebab dia just bagi tahu user data. Siapakah yang menerima data berkenaan? Dan lagi, adakah data ini berkait rapat dengan kesihatan enjin pesawat? Adakah ia berkait rapat dengan keadaan pesawat tersebut? Maknanya tidak cukup untuk mengetahui tempoh dan frekuensi data dihantar, tapi kandungan data itu yang dihantar oleh pesawat kepada satelit dan juga kepada stesen bumi. Yang paling pentingnya selepas pada pukul 1.07 pagi yang kita tahu aircraft telah dimatikan, dan kita dapat daripada sini ada beberapa handshake yang berlaku selepas 1.07 itu. So sekiranya kita dapat apakah data yang dihantar pada masa itu, pada handshake berkenaan, dan juga kalau kita dapat tahu macam mana Inmarsat dan AAIB dapat mengesahkan yang laluan selatan itu digunakan melalui 6 pesawat Boeing 777 yang lain. Kalau kita dapatkan BFO dan BTO, kerana dulu kita pernah bincangkan, tapi untuk kembalikan, segarkan kembali ingatan, maka kita perlukan satu contoh. Sama juga kalau kita buat eksperimen, kita tingkatan 3 dan sebagainya, kita tak boleh buat satu, kita ada kawalan dan sebagainya. Kenapa kita kena petakan ia berdasarkan pesawat yang hampir sama? Daripada BFO dengan BTO ni, kita tak dapat exact direction. Kita mungkin boleh dapat distance, lingkungan, tapi kita tak dapat exact direction sama ada ke utara atau ke selatan. Tapi yang mana kita tahu, AIB dan Inmarsat membuatkan selatan itu sebagai laluannya disebabkan ada 6 lagi pesawat Boeing 777 yang melalui jaluan yang sama, mempunyai BFO trend yang sama. Sekiranya itu juga diberikan, kita boleh verifikasikan lagi, menambahkan keyakinan bahawa investigation itu betul. Jadi rumusan penyelidik dan pakar-pakar yang ada di UPM sekarang ini
tidak menolak kemungkinan ia berada selain diberi kawasan dengan data yang masih belum cukup bagi kumpulan ini. Tidak menolak sama sekali bahawa ia mungkin berada selain daripada kawasan selatan. Macam ni Cik Kem. Daripada Dr. Adewati punya explanation tadi, mungkin lebih banyak soalan daripada jawapan. Okey. Itu disetujui oleh ramai kumpulan penyelidik bebas. Okay. Jadi daripada soalan-soalan inilah akan kita eliminate, buang satu persatu optionnya, pilihan yang kita ada. Sama ada pilihan ke selatan ataupun pilihan ke utara ataupun pilihan ke mana-mana arah kita sekalipun. cakap tentang data yang sudah ada. Capaian yang ada. Tidak cukup untuk ini dipangkah, ini dipangkah, dan ini dipangkah. Bagi kami masih tidak, walaupun kita kata 90% keyakinan pada ketika ini berdasarkan data yang ada memang pesawat tersebut ke arah selatan. Tetapi kita masih ada peratusan yang kecil untuk ke arah utara. Jadi untuk kita buang peratusan yang kecil, selalu biasanya kita akan tidak akan secara 0% kita kata. Mungkin itu bezanya pendirian yang ada pada pihak berkuasa dan juga syarikat-syarikat yang terbabit, pakar-pakar terbabit dengan mereka yang berada di luar seperti kita. Mungkin mereka ada capaian data-data itu yang belum kita ada. Jadi harapan penyelidik bebas adalah supaya data-data itu dikeluarkan. Sudah tentu. Supaya kita boleh secara jelas verifikasi selagi mana tidak dijumpai debris. Selagi itulah analisis itu perlu diteruskan. Walaupun keyakinan kita, setengah pihak keyakinannya sudah menunjukkan di situlah tempatnya. Tetapi bagi kami analisis perlu terus berjalan selagi mana tidak ada bukti yang jelas, tangible evidence di situ tempatnya. Dan dalam sains pun kita bercakap keluar sikit daripada MH370, data itu perlu rakan-rakan sebaya kalau dalam bahasa biasanya ataupun penyelidik lain menentukan kesahihannya, bukan hanya pada satu kumpulan. Ya, memang untuk mendapat kredibiliti saintifik itu. Memerlukan verifikasi ataupun second, third, fourth opinion untuk menentukan metod kita tu betul dan juga keputusannya tu sahih. Okey. Macam kami hanya melihat imarasat data daripada imarasat. Tetapi dalam kita membuat analisis, kita juga telah refer kepada Dr. Adewati sebutkan tadi adalah technical expert daripada DCA, technical expert daripada MAS dan juga international experts. So jadi bukan satu bidang saja. Dan itu juga bermaksud bahawa pembincangan ini tidak berakhir malam ini kerana ia perlu berterusan selagi data itu ada dan pencapaian yang perlu diambil. Tapi ini hanyalah satu pembincangan akademik dan bukan cuba memberikan jawapan yang berbeza dengan apa yang pihak berkuasa berikan. Setakat data yang ada berdasarkan analisis bebas, inilah apa yang dirumuskan buat setakat ini. Anda boleh menghantarkan pandangan anda sendiri pada pelbagai platform yang Astro Awani ada Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, ataupun terus muat turun aplikasi Mudah Alih supaya anda boleh membincangkan dan membuat analisis anda sendiri berdasarkan gadget Mudah Alih anda. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Terima kasih banyak.